Ya, Assalamualaikum brother. Bukan ada apa, tadi ada satu pakcik tu dia call saya, tapi bukan dia call. Dia minta anak dia call saya. Mesej saya, nombor saya tak kenal. Lagu biasalah pasal saya dah up. Saya sendiri up apa tu WhatsApp saya dalam YouTube tu. Jadi dia mesej melalui WhatsApp tu. Saya jawab salam tu, baca dulu. Assalamualaikum, saya daripada Johor. Pak mentua saya nak cakap dengan awak, boleh tak? Sekarang dia tengah free lah. Saya pun kebetulan baru terjaga tadi. Jadi saya kata, boleh. Pasal dengar nama orang tua kan, Pak mentua. Lepas tu saya kata, nak saya call ke atau awak call? Kalau WhatsApp ni, kadang betul-betul ni ambil nombor personal saya call. Dah ingat orang tua nak sembang. Dia call. Dia call. Saya jawab salam lah. Waalaikumsalam. Lepas tu bila suara orang bangkit tidur ni terbaik sikit lah kan. Mata pun terang, telinga pun terang. Biasa kalau tidur orang bangkit. Dia tanya, ni lepat ke? Betul ke ni lepat? Betul lah. Sebab dia cakap bahasa Johor. Bukan betul. Lepas tu lepas cakap betul ya. Lepas tu saya tak setuju sama sekali dengan lepas. Saya kata, baiklah pakcik. Lepas tu dia kata, sama sekali tak setuju. Saya mengaji ini barang sudah dekat-dekat 30 tahun. Dia kata begitu. Lepas tu saya kata, baik. Makna kata, kalau kat 30 tahun saya pakcik umur saya nak masuk 54. Saya mengaji, dah mula berjinak dengan barang ni, dah mula didekat dengan barang ni pada 84. Bukan kata saya mengaji, saya diperdengarkan pada tahun 82 silap 82. Bapak saya bawa 3-4 kali jugalah pergi jumpa Tok Haji Ayah Yazid. Bukan hak Pendang ni dekat Tanjung Piandang. Tak ada. Bapak pada Wahab ingat. Lepas tu saya kata, kalau 82 sampai sekarang Allah dah mula membuka. Jadi lebih kurang kot kita mengaji lah. Saya kata betul dia. Tapi tak apalah, itu jarak pengajian. Saya kata jarak tahun. Sebab guru saya pernah pesan, awak jangan merasa bangga kerana awak duduk dalam rumah ni 20 tahun, 30 tahun. Yang orang baru masuk dalam pintu tu, awak anggap dia tak ada ilmu, atau awak anggap dia baru. Jangan sekali-kali memberitahu kepada orang, awak baru mengaji, saya 30 tahun dah mengaji. Macam tu dia cakap. Pasal Allah nak angkat ni, dia tak kira jarak tahun, jarak lama. Allah nak angkat ni sat saja. Dan dia nak jatuh pun sat saja. Jadi apa yang pakcik cakap ni, bagi saya orang baru mengaji, orang lama mengaji, sama aja. Pasal itu dasar ilmu. Itulah banyak ustaz-ustaz fiqh duk pergi mengaji. Setengah daripada luar negeri itu cari ilmu je. Cari ilmu, sesuatu yang boleh dibahas, sesuatu yang boleh diproses, sesuatu yang boleh dikonfes, satu yang boleh diletakkan. Ini macam ni sebab ini sebegini. Itu macam tu sebab itu sebegitu. Tetapi bila pakcik duduk dekat satu peringkat yang dikatakan mengaji untuk mengenal kewujudan. Dia telah wujud dan segala-galanya telah jadi pada satu masa yang sama. Yang terjadi pada satu masa yang sama itu ada pada setiap yang meliputi. Cuma beza zat yang dikeranakan oleh satu kerana yang mempernampakkan asbab musabab
Semualah yang boleh diproses. Pokok dalam rumah lagu lain, pokok dalam hutan lagu lain. Pokok dalam rumah tak siram dia mati sebab dia dikeranakan oleh satu kerana. Sebab dia tak kena embun, tak kena apa. Pokok duduk dalam hutan orang tak siram pun, kena hujan, kena embun. Ini contoh dia. Tekan dinding tengah menyala, itu lampu. So dikeranakan awak tekan, awak menghidupkan, benda tu pun ada zat sifat asma' fa'al. Kalau tidak dia ada sifat asma' fa'al je, energi tak ada. So pakcik nak cerita yang mana kat saya yang pakcik tak puas hati kat saya? Dia diam. Dia diam, brother. Lepas dia diam tu saya kata kat dia, macam mana pakcik? Pakcik call saya. Lepas tu pakcik tak mau jawab pula sekarang ni. Dah ni macam ni lah pakcik. Saya tak telefon lah pasal pakcik dah beritahu pakcik tak setuju dengan saya. Lepas tu saya kata saya letak je lah telefon ni. Dia kata, lepas takut ke lagu mana? Tak, bukan soal takut. Dia ada sebab orang letak telefon ni. Satu sebab mungkin pakcik tak tanya lepas ada kerja lain ke, nak buat apa. Ada masalah lapang ke pakcik nak sembang. Pakcik tak tanya tu. Terus pakcik akan tanya, ni betul ke lepas? Saya mengaku pakcik kata pakcik tak setuju dengan saya. Pakcik abang pakcik mengaji dah 30 tahun. Okey. Mungkin pakcik tak tanya Pak dah ada kerja lain ke, ada meeting ke, ada satgi ada nak sembang panjang ni. Tak tanya. Dan nombor dua, mungkin orang tak mau sembang sebab benci. Benci tak mungkin lah pakcik, kita tak saling mengenal lagi. Mana ada satu orang tu tiba-tiba benci orang dengan tanpa betul-betul mengenal orang tu. Makna orang tu sedang mengalami penyakit hati. So saya bukan benci. Tapi ada satu sebab. Dia bukan benci. Dia tak best. Tak best. Tak best ni, cara tu tak kena pakcik. Pakcik call saya, pakcik nak marah. Saya kalau tak suka orang tu, saya tak call terus. Saya kalau tak suka orang tu, saya tak payah cakap terus dengan dia. Saya kalau rasa orang tu tak betul, saya tak payah sembang terus dengan dia. Pasal saya mengaji ilmu makrifah. Saya bukan duduk atas ilmu. Bila berjumpa orang makrifah, dia tak boleh duduk atas ilmu. Batal. Kalau pakcik jumpa satu orang makrifah, pakcik dan makrifah jumpa orang yang juga telah mengenal Allah, tak boleh ada bincang ilmu lah. Mana belum lagi kalau bincang ilmu. Dia kena duduk dekat satu tempat yang bernama memandang kewujudan. Yang mana bermaksud, kita tahulah wujud tu meliputi dan maha bersalah-salahan. Ini bukan nak soal bab betul tak betul. Ini nak soal bab, kalau pakcik tengok, bab ni bukan soal bab betul tak betul. Ini nak beritahu kat pakcik, awak dah mengenal. Yang awak kenal itu, dia telah hidup sebelum lagi dimasukkan dalam perut ibu. So, di sini yang awak kenal itu tidak ada kena mengena dengan hadis, surah, ayat dan af'al itu sendiri untuk awak kongsi proseskan. Sebab yang awak mengenal itu seperti mana surah 6 ayat 94. Kita usul balik surah 6 ayat 10 dan kita usul lagi surah 6 ayat 104. Dan kita usul pula lagi surah 16 ayat 37. Kita usul lagi surah 16 ayat 93. Kita usul lagi surah Yunus ayat 99 dan 100. Ini untuk orang mengetahui keberadaan kewujudan tu. Tak ada kena mengena dengan kewujudan awak. Sebab dia akan memwatakkan perwatakan apa yang telah ditulis di Lauh Mahfuz di bawahnya. Di sini di peringkat ini itu dia kata tak buruk, tak bersorak lagi. Tengok, lihat, lepaskan senyum. Dia ajak Nabi Musa AS bertemu dengan hamba soleh. Dia kata, han tengok dan han diam sudah.
Ini peringkat apa pengajian ni? Sedangkan ilmu yang diajak kat dia tu, dia kata dalam surah 18 ayat 65. Kami mengajar pemuda itu sejenis ilmu di sisi kami. Awak nak tahu sisi tu, nak mengenal kami tu, awak kena mengenal diri awak. Nak mengenal Allah, bukan mengenal hadis, firman, konsep, idea, law, sistem keagamaan ni. Sebab semua ada dalam agama. Jangan buat nanya ke orang. Jangan fitnah orang. Dalam agama Hindu pun suruh buat baik, Kristian pun suruh buat baik, agama Buddha pun suruh buat baik. Apa jenis agama, you name it. Jangan kacau orang. Jangan mengintip kesalahan orang. Ini harus diajar ketika dalam pengajian ilmu usul fiqh tasawuf. Fardu ain. Tapi orang makrifah ni, tu sebab kata, jangan kamu campur aduk batil dan hak. Jangan pula kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Baik, lah ni pakcik cakap kat saya, kat mana yang pakcik tak puas hati? Masya Allah lepas. Dia kata, pakcik nampak dah sekarang sesuatu yang baru, dia kata. Pakcik silap. Pakcik silap buat begitu. Makna tauhid pakcik masih atas ilmu. Ya pakcik, macam manalah saya nak jawab. Ramai orang call saya nak bagi tahu, Pat, hang ni baru ni pun ada seorang pakcik. Saya pun sembang. Lala saya blok nak buat apa lagi dah. Pasal cakap berapa kali tak dengar. Dia duk tak puas hati pasal saya hentam Dr. Mazhar, dia kata. Saya tak puas hati awak dah mengaji macam mana kalau awak dah mengenal macam mana masih lagi berbunyi. Cara bercakap. Saya kata, tak tahulah hang faham macam mana, tapi fahaman aku, yang tak berhuruf, yang tak bersuara itu adalah di antara kita dengan kaedah Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang menggerakkan, yang mendiamkan. Bila awak kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasada jasad. Bila dia kata wa fi anfusikum afala tubsirun, ini bukan ada kena mengena dengan orang luar. Ini bukan ada kena mengena dengan dunia yang ramai, dunia yang satu pada ramai pada satu. Dunia usul, dunia fiqh. Dan tak ada kena mengena juga satu pada yang satu, iaitu dunia tasawuf. Merangkumi fardu ain. Awak mengenal yang mentiadakan awak. So what is left there? Nak bercakap dengan yang awak yang kenal. Lepas tu baliklah kepada syariat. Ini dia tak faham. Bila balik pada syariat, meskipun awak kenal permainan dia, awak dengan ramai, awak tak memperkenalkan apa yang awak kenal sebab ia menjadi rahsia. Ini dia tak faham permainan ni. Yang ni dia tak faham. Bila dia kata trust God but tie your camel. Hang percaya pada Tuhan tapi ikatlah hang punya unta. Permainan, bukan apa pun. Permainan syariat yang ramai itu sendiri. So walau saya mengenal sekalipun, bila saya duduk dengan yang ramai, balik kepada yang ramai, yang saya kenal itu saya simpan untuk saya. Tang sini yang tak boleh diproses lagi dah. Yang ni bila saya jumpa orang yang mengenal juga, itu saya kata tak ada apa nak sembang. Kalau awak cuba nak sembang, awak akan mencerita tentang perangai balik. Makna kita tak ada istilah ma'rifatullah tentu. Kita adalah hablum minan nas ataupun Islam minan nas. Kita tak boleh bawa hablum minallah atau Islam minallah. Tang sini kena faham balik-balik. Kita akan bawa keadaan di mata manusia, bukan di mata Allah. Sebab dia hanya memandang kasihnya. Dia bukan berkata-kata lah. Cukuplah dia pandang. Dia nak kata apa lagi? Dia maha mendengar, dia maha mengetahui, dia maha tu. Untuk dia. Takkan hati pakcik-pakcik tak tahu? So, bila saya cuba terang benda ni kat satu abang tu, saya kata kat abang tu, abang faham balik-balik. Faham balik-balik. Di antara para makrifah yang masih membawa ilmu. Maka dia masih duduk di tasawuf. Dia balik pada hakikat. Bila pakcik yang seorang tu telefon, saya tak puas hati, saya duk marah Dr. Mazhar. Saya kata itu di persada syariat yang ramai. Perbuatan mereka tu tak boleh, tak betul. Kita Islam bukan menentang. Sekali pun saya tak pernah menentang mereka sebelum ni. Dan sekali pun saya tak pernah kata apa kat mereka sebelum ni. Dari sudut ilmu yang mereka bawa. Saya tak pernah kacau mereka. Begitu juga yang lain-lain. Tak payah saya sebut nama lah. Melugai lah.
Jadi bila saya bangun adalah bangun pada yang ramai. Pakcik pun sedar perbuatan mereka tu batal dari sudut keagamaan. Kalau orang agama Hindu tengok, kalau saya cerita dekat mereka, mereka nanti kata Dr. Mazhar ni cuba nak jadi Tuhan. Itu saja. Tuhan gariskan, jangan kamu mengintip kesalahan orang lain. Jangan pula kamu menabur fitnah. Dan kedua pula, dia ada kata mereka mengikuti yang ramai. Yang tadi tu surah Hujurat ayat 12. Pakcik boleh tengok. Dan dia cakap mereka yang mengikuti yang ramai di atas muka bumi ni adalah mereka yang mudah disesatkan dari jalan Allah. So, surah 6 ayat 116. Tapi disebabkan Allah itu nak jadi lagi sempoi, maka dia berkata pula dengan satu perkataan, iaitu surah 6 ayat 117 yang mana berbunyi, sesungguhnya aku mengetahui siapa yang berada di jalan yang petunjuk dan yang sesat di jalannya. Surah 6, 117. So, apa yang saya cuba cakap hari ni, banyak orang-orang yang duk sindiak saya dalam komen, kadang member screenshot bagi saya. Mamat ni cakap, nampak dah lepas. Betul yang cakap. Dia kata apa? Kalau dah mengenal takkan bunyi lagi. Yang saya mengenal tu tak ada kena mengenal apa yang dia kenal. Itu sebab saya kata para makrifah kalau jumpa makrifah, kalau dia betul-betul makrifah, dia tak cakap apa. Sebab dia mengenal kewujudan. Dia bukan mengenal konsep dan idea law and system. Banyak saya jumpa, saya kata, abang, enjoy life bang. Jangan peduli apa yang saya cakap. Sebab saya yang cakap tu bukan kat abang. Kalau abang duduk, la maujud. Saya telah balik kepada syariat, menentang puak-puak yang menentang saya. Yang tak apa-apa, kenal saya pun tak apa dah, tiba-tiba keluar bagi ceramahan hentam saya. Di sini adalah permainan syariat. Kalau permainan hakikat pada hakikat itu sendiri, tak ada apa saya nak cakap pun naknya. Pasal apa Nabi Muhammad SAW angkat pedang pergi perang? Kalau dah makrifat takkan buat macam tu kot. Jadi ini adalah permainan untuk dicatatkan pada yang ramai. Terjadinya sesuatu kejadian itu di kalayakan ramai adalah satu percetusan untuk pengembangan ilmu, untuk penelitian sudut ilmu. Itu saja. Bukan ada kena-mengena dengan kaedah la maujud. La maujud itu adalah kaedah awak mengenal siapa sebenar-benar yang harus awak kenal. Awak nak mencari siapa, tubuh badan tu apa, pergerakan tu apa, yang menggerakkan tu siapa. Awak tahu yang tu. Tetapi bila kita kata, Pak, kalau mengenai kalau Dr. Mazhar tu pun siapa, ya, itu hak dia. Tuhan dia bukan Tuhan aku. Wajah yang dia kenal itu bukan wajah yang seharusnya aku menatap. So, bab ma'rifatullah terhadap siapa mereka, you don't have to tell me this. So, kalau kata tak puas hati dengan saya selalu duduk cakap dalam YouTube, yang Tuhan cakap dengan saya ni pasal apa pula? Terterbit dari dasar apa? Mbak, mereka tak sedap benda tu. Mereka kutuk saya, mereka hina saya, mereka yang mengaji ni, mereka tak sedap. Atas dasar apa mereka hina? It's a conversations. Atas dasar perbalahan keadaan, bukan penceritaan kewujudan. Nampak? Tang sini ramai yang tak lepas. Sebab banyak peringkat. Kalau kita nak kaji dari sudut satu pada ramai pada satu pada satu. Usul fiqh tasawuf ni tak boleh lari. Dia berlaku dalam kenyataan yang nyata. Tetapi bila awak mengenal siapa dia awak tu, tak ada kena mengenal dengan lain. Saya bercakap dengan satu penulis kartun lah, yang used to be my sahabat. Lalu dia hentam saya kau. Dia lukis 3-4 kotak kartun. Ceritalah kat aku apa semua macam ni. Lepas tu cakap tak boleh, benda ni benda rahsia dan kartun dia lukis tu. Lepas tu okey, aku katuk kerusi kepala awak ni, boleh awak kata awak boleh awak kata benda ni rahsia, dia buat kartun tu.
Pada masa yang ramai tu orang komen banyak lah waktu ustaz-ustaz rentam saya kartun tu di-share ramai. Lepas tu sahabat baik saya nama Afan di Pulau Pinang ni, saya forward ke dia, Afan tengok Afan, kotak-kotak kartun ni simple je. Dapat dia ada satu kotak lagi dia tak lukis. Kotak apa Afan? Dia kotak last tu dia nak hantar kerusi kepala hang. Kalau aku katok kerusi ni kepala hang, boleh hang buat rahsia. Lepas tu dia kata ada tu kotak lagi. Allah Ta'ala nak katok kepala dia lagu mana pula dia tak tahu. Hang relax Pak. Pasal hang tak kacau dia boleh lukis kartun sebar benda-benda macam ni. Jadi hang relax lah benda ni. Pasal ada satu kotak Allah Ta'ala tu. Nak buat apa kat dia? Ambiak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tak baik Afan. Nampak? Bila kita jumpa orang yang mengenal Allah, dia cerita lagu lain pula. Ni kalau boleh baca Quran, boleh itu, boleh ini. Alamak. Saya boleh nyanyi lagu Jerman. Tapi saya tak faham bahasa Jerman masa tu. Dulu saya kecil-kecil tu, masa remaja, zaman rock tu, seluang kecil tu, seluang corot telung. Saya jalan-jalan, brother, naik bas. Masa tu kampung saya ni paling banyak orang putih. Sebelah kampung saya ni perkampungan orang putih, Royal Australian Air Force. Royal Australian Air Force, RAAF masa tu. Banyak juga orang duduk kampung saya buat duit. Saya pun biasa jadi KD. Tapi tak lama lah, sebab saya jual kuih. Jadi dia ada Padang Ghost tu, dia ada banyak orang putih duduk di situ. Okey. Malah kalau orang Kenuri dalam kampung pun, mereka memang mereka bagi seorang 100 lah, mereka bagi kat tuan rumah Kenuri masa tu. Dan bila naik bas berjumpa mereka, saya bercakap dengan kawan saya, nak tunjuk, nak melawak lah, Nuaci, Mak Saleh apa semua, tentera-tentera mereka. Tak tahu nak melawak tahu kami kata apa. Always somewhere. Kawan saya nanti balai apa? When the smoke is going down. Saya pun balai balik, Temple of the King. Tapi Mak Saleh tu senyum. Wih, dia tahu kita boleh cakap rock you like a hurricane, a blackout. Semua cakap nama tajuk lagu Scorpion. Masa tu Scorpion, Iron Maiden tak ada nak masuk lagi. Scorpion. Jadi kita main sebut je. Orang yang faham apa yang kita sebut tu, dia letak apa dia ni sembang ni. Tapi kami tak peduli, kami syok dengan apa yang kami sembang. It copy and paste. Kami tak kenal apa yang kami cakap. Kami diajar melafaz, bukan diajar mengenal apa yang kami lafaz. So hari ni kalau kita mengaji ma'rifatullah, makrifat tu mana boleh ada condemn orang makrifat juga. Tak boleh. Tetapi yang tak mengenal ma'rifatullah tu, kita turunlah fardu ain. Bila turun fardu ain dengan mereka, bila turun fardu ain dengan mereka, brother, bila dia kata lepat ni mereka bawa keluar fatwa jatuhkan lepat dan wan nizam sesat. Okey, dalam sudut fardu ain, hukum fiqah, mana boleh jatuh hukum? Usul dia. Dalam usul fardu ain, usul dia pula iaitu hang kena ada dua conversation untuk mengusulkan keadaan sebenar, untuk usul pada yang asal, apa masalahnya. Itu baru betul. Duduklah bertentang mata, saling bersoal jawab. Soalan aku jawab, soalan hang aku jawab, soalan aku hang jawab. Itu dipanggil muzakarah. Dan kalau tak boleh putus jawapan, kita berunding lagi. Itu sebab dulu orang nak tuduh suatu orang sesat, dia berunding, merentap. Walaupun Datuk Syekh Hazmi macam tu, walaupun Ishaq Baru macam tu, I respect mereka. Sebab mereka panggil saya 3-4 kali. Ini Dr. Mazhar macam mana dia dengan grup-grup dia makan kuih-kuih dalam hotel apa semua, lepas tu bawa keluar surat fatwa lepat dan wan nizam sesat. This is kita turun balik dalam bidang lebar. Kalau kita duduk dekat makrifah, kita diam je lah. Ni puak-puak ramai yang mengaji tak faham bab ni. Dia kata dia mengenal tapi duk bunyi. Memang bunyi lah. Yang pelukis kata tu kata, hang kata ada tak buruk tak bersorak kalau mengenal Allah ni. Habis yang duk boleh tiap apa. Saya kata kat dia, yang tu aku dengan Tuhan tak ada apa dah. Tak ada istilah dengan. Yang dikatakan la mawujud tu siapa dia. Tapi hang tak faham, aku nak terang macam mana. Hampir mengaji dengan ayah cik kan, hampir mengaji dengan siapa pun. Tengah hang mengaji tu, hampir mengaji tengah bengong. Ramai orang mengaji nak mengenal Tuhan ni ketika tengah hidup susah, tengah hidup oplah nak pergi mengaji.
Nak mengaji mengenal Tuhan ni bukan masa keadaan tu, masa hang tengah seronok, masa hang tengah sihat, masa hang tengah happy, baru boleh pergi mengenal Tuhan. Sebab dia kata, datanglah kepada aku, wahai nafsu yang tenang. Dia sebut dah, ya ayuhan nafsu mutmainnah irji'i. Semua ni dia sebut siap. Yang pun nak pergi jumpa Tuhan, ya Allah tengoklah hidup aku, ya Allah jauhlah aku daripada corona. Hang sakit baru hang nak pergi jumpa Tuhan ke? Baru hang nak berkata tak ada Dia suruh mai ketika tenang. Itu sebab ramai orang yang pergi mengaji Tuhan waktu tengah roplah. Bila mereka tengah seronok, mereka kutuk balik kawan yang pernah buka kat mereka. Dia kata, banyaknya dulu hampa ikut aku punya video lah. Lepas hampa mengaji, hampa tentang aku balik. Pasal apa dulu bersungguh-sungguh call aku daripada Jerman. Tolonglah Pak, tolong. Ini kata, mudah dapat. Mudahlah fall apart. Tu kata betul lah brother kat dia. Tujuan saya call brother ni nak bagi tahu yang tu lah brother. Atas ilmu sepasai atas kewujudan tu. Okey, dan permainan dia pula selepas tu. Orang makrifat tapi duk bercakap-cakap lagi sebab dia bercakap kepada atas dasar orang yang berada di fardu ain. Sebab Dr. Kamili tu bukan makrifat, ahli makrifah. Depa falsafah. Depa tuduh kita ni ahli falsafah. Nampak tak? Depa kunci siap dah. Filosofi. Apa kita kenal benda yang nyata. Yang apa pula duk cerita benda-benda sejarah-sejarah Nabi. So siapa yang wujud artinya ada ni? Yang Tuhan tu maha berserta tu mana dia? Yang apa duk cerita tu apa dia? Yang dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun tu macam mana pula? Yang apa nak main cerita kami buat apa? Boleh bawa jumpa Tuhan ke? Tok Jat, saya nak beritahu kat Tok Jat ni seorang lelaki. Tok Jat ni kahwin macam ni. Tok Jat ni macam ni. Pat, takkan nak cerita kat aku pasal hidup aku kot? Takkan nak cerita kat Allah Ta'ala tentang apa yang Allah Ta'ala telah jadikan? Dan dia kata dia maha mengetahui. Seorang pun cerita kat kami bab hadis, bab benda ni. Kami nak pergi bawa Tuhan ke benda ni? Bab amalan-amalan apa semua ni. Baca surah 6 ayat 94 tu, segalanya terputus. Dan apa yang menjadi manfaat padamu, dan apa yang kami kurniakan kepada kamu, dan kamu yang dikata mula-mula sekali tu, kamu akan kembali secara bersendirian seperti awalnya. Seperti awalnya apa dia? Tak ada apa. Sebelum lagi dikurniakan kat kita, apa dia? Status, kehidupan, education and everything. Semua tu kurniaan Allah kita, bukan semua orang dapat. Itu pun dia tak peduli. Dan yang kita kata orang yang boleh bagi manfaat, syafaat kat kita pun tak ada apa. Benda ni dia tak faham. Tapi tak apalah, kalau kata yang tak mengaji tak faham tak apa. Tapi yang konon mengaji makrifatullah pun ada tak puas hati. Sound pula kat saya. Kata dah mengenal tapi masih bunyi. Bunyilah. Hang tu tak bunyi. Yang macam mana hang boleh komen kat aku pula? Bukan sebab bunyi. Sebab berbunyi dalam hang baru hang tulis kat situ. You control your inner part toward your innermost, toward your inner core. You control it. You handle it. Nothing to share, nothing to confess, nothing to process. This is what is really is. It is what it is. So be it. Kalau dah mengenal. Tetapi bila balik pada yang ramai, aku harus tentang iblis yang bertopeng agama. Tapi aku harus tentang yang menentang aku. Bukan aku saja nak pergi, tak ada. Ada ustaz, ada mufti yang kecium tangan. Itu sebab aku kata, Dr. Mazhar ni aku kena bagi kasut. Bukan sebab ma'rifatullah. Sebab dia yang minta. Dia tak fikir adik-beradik punya perasaan. Perjalanan hidup dia pun macam mana. Dia tak fikir. Dia seronok duduk dalam ofis dia dengan bibiak tebal dia. Lepas tu bila ni, macam kes Ibu Yati tu, orang bagi kat aku. Dia nak cakap pasal sesat apa? Dia tak bisa sesat. Dia dituduh sesat. Tapi kalau awak tak dituduh sesat, adakah awak tak sesat? Kalau awak tak mengenal Allah Ta'ala, pasal awak kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, macam mana awak nak balik satu jalan yang awak tak jumpa untuk kembali? Awak jumpa jalan mati. Kami cari jalan kembali. Sebab bila kita jalan bawa kereta, tak jumpa jalan mati ni, apa awak nak kena buat? Awak patah balik. So patah balik usul pada asal. Siapa diri awak? Sebab Allah itu berserta segenap umat manusia. Allah mak brother. Baik-baik brother. Selamat brother. Allah Akbar. Bukan nak kata apa brother. Bagus jugalah saya sembang dengan brother ni. Sebab apa? Kalau saya boleh share
orang yang so called mereka kata mereka makrifatullah tapi masih lagi menghentam. Mereka melihat saya pada sudut yang ramai. Itu saja. Bila mereka kata kalau dah, sebab kalau mereka kata mereka ada makrifah, mereka tahulah itulah menjadi rahsia di dalam rahsia itu sendiri, yang mananya tak boleh dikongsi, yang mananya bukan sesuatu benda yang untuk disembang dengan yang ramai. That's it. Tetapi bila kita kembali pada yang ramai, macam tu lah mereka komen kat Facebook saya, yang mengaji pun ramai. Saya kata tu kawan saya share, betul Pak, ni baru kelompok nyata orang cakap. Mereka kata ada makrifat pun masih bunyi lagi. Aku macam nak komen je. Yang apa tulis kat Facebook ni atas sebab apa pula? Itu sebab saya kata permainan tu mereka tak faham. Permainan tu, permainan makrifatullah, mereka tak faham. Sebab game tu tak ada apa lagi dah antara hang Allah Ta'ala tu, tak ada antara dah. Hang tu tak ada. Hang tu tak ada. Allah Akbar. Bila hang balik pada syariat, hang ada pada mata yang ramai. Pada mata Allah Ta'ala tu, hang nak tengok apa? Yang melihat tu pun bukan hang. Sebab bila mereka kata jangan sampai ternampak diri apakah tak apalah tu, tak hurai habis tu. Kalau kita hurai, kalau yang melihat tu pun siapa? Diri tu pun siapa? So apa salahnya kalau ternampak ada wujud diri tu? Inilah balik pada syariat. Ada lah. Itu saja. Orang baik dengan kita 10 kali baik ya. Orang main cerca, main hina kita tak tentu, sedangkan part yang mereka cerca pun mereka tak boleh selesai. Mana pergi mereka ni? Kalau kita kaji balik, mana mereka sekarang? Aku dah enjoy dah dengan viral-viral dengan tuduhan fitnah ni. Daripada sakit lah jadi kata ala bisa tegal biasa. Mana apa? Mana Dr. Mazhar? Mana kami ni? Takkan diam lah. Kalau dah betul hampa nak menegakkan kebenaran, mai hampa cakap, aku cakap. Tapi hampa tak mau. Hampa tak mau berdepan. Hampa dah hentam aku teruk-teruk baru hampa nak panggil. Kalau panggil aku jumpa, aku bagi penampak dulu lah. Bergaduh dulu lah. Apa pula cara lagu tu? One at a time. Hang kata aku macam-macam. Hang sedang benda hang buat tu tak betul dalam Islam. Orang lain pun nampak. Hang tak ada nak declare. Minta maaf kat Wan Nizam. Minta maaf kat aku. So hang ni siapa sebenarnya? Iblis lah. Itu je. Sifat tak puas hati. Padahal orang tak kacau hang pun. Tak ada siapa. Wan Nizam pun tak pernah pergi jentik. Ustaz Wan Nizam pun tak pernah pergi tarik bulu telur. Ustaz Mazhar, Ustaz Kamili. Tak ada siapa kacau. Mereka tak sedang mereka duk buat apa ni. Ya Allah, ya Allah. Baiklah, baik. Selamatlah. Cuma itulah permainan tu. Ramai yang tak tahu. Di antara makrifah yang menceritakan tentang ilmu, atau makrifah yang memandang kewujudan semata-mata. Mereka tak faham dah ni. Mereka tak faham. Kalau mereka kata mereka memandang kewujudan semata-mata, mereka tahu makrifah tu hanyalah mengenal Allah. Nak mengenal Allah tu wajib tidak boleh tidak dengan mengenal diri sendiri, bukan mengenal konsep dan ideal law and system yang digariskan oleh yang ramai. Yang tu kalau mereka sedang tu okey. Bila balik pada konsep law and system, kita balik kepada kebenaran yang mutlak. So hampa tuduh aku sesat, hampa tuduh aku jauh hampa tikam kat belakang Padahal satu ustaz hampa pun tak pernah rally duduk-duduk. Itu sebab aku respect para ulama-ulama dulu, seperti mufti-mufti yang dulu. Dia sanggup jumpa aku. Macam Ishak Barum 2-3 kali. Sekali tu aku lolok dia atas restoran Kampung Pandan Central Market. Elok aja kami sembang. Tak ada masalah pun. Ni mereka ni Tok Arab dah Yahudi ni dah bagi mereka, dah control their mind. You know, they will do anything to materialize every day they wish. They will do anything to materialize every day wish. So that's what happened lah. Banyaknya yang balik daripada Tanah Arab, kerja tak ada ni, okey, buat ceramahan, hentam orang itu ini, semua benda-benda sampah saja. Itu yang berlaku. Awak kata awak makrifat, awak kutuk orang lain makrifat buat lagu tu. Aku dah balik kepada macam aku nak bercakap pasal Nodros apa semua ni, aku tak duduk kat makrifat.
Sebab makrifat tu, aku mengenal wajah yang ku harus kenal wajah tu. Aku harus kenal yang dikatakan Muhammad awal akhir zahir batin. Apa ada kena mengenal dengan mereka? Kalau apa ada kat aku, ada juga kat mereka. Yes. Tapi hak ada kat mereka tu, tak seharusnya ada kat aku. Dia kata dah, laisa kamislihi syai'un kanuhu binafsihi mukhalafah tulil hawadis. Ini ramai tak faham, kira nak entam ya. Baik, tak apalah terjadinya begini, maka untuk terhurainya babak ilmu itu saja. Baik. Okey, baik Tok Jad, baik. Selamatlah. Terima kasih sebagai menjadi tempat untuk kita bersembang benda ni dan menjadi pecahan ilmu pada yang ramai mungkin nak tahu. Saya share lah benda ni. Tapi itulah Tok Jad, bukan ada niat pun nak bergaduh dengan puak-puak Wahbi ni. Bukan ada niat pun nak bergaduh dengan Dr. Mazhar, puak-puak dia, Kamili dengan grup-grup dia. Tapi mereka ni memang, bila saya sebut orang tak kacau mereka kacau orang. Tu dia kata Ustaz Pelak. Mereka ni kita duk terang kali-kali dah tentang apa yang kita sembang ni. I spoke, openly spoken. Kita bercakap keluar, tak ada hide dalam segi ilmu. Tuan tak faham juga, duk tak faham juga. Itu yang cakap kalau pok-pok ni patut pergi penampak duk terang sampai tak larat nak terang dah. Mereka nak tentang juga, padahal mereka haram tak mengaji, tak faham pun ilmu mengenal Allah ni. Tu saya kata mereka jahat. Ustaz Mazhar, Dr. Kamili, Nodrus ni memang senjata Yahudi lah. Senjata yang Yahudi ni maksud saya orang yang tertutup hatinya. Nak mengajar, apa mengajar? Habis kacau orang buat apa? Mau pegang bagi penampak ni, Tok Mazhar ni. Saya jumpa insyaAllah lah. Tak hati dah nak cakap benda lagu lain. Hei. Baik Tok Jad. Baik Tok Jad. Pasal mereka buat kat adik-beradik saya, kawan-kawan sahabat saya. Jalan dalam yang ramai, dalam keinaan, faham? Hampa ni telah membuat iblis terbahak-bahak ketawa, faham? Allah Ta'ala pesan lagu lain dalam Quran, jangan mengaitkan orang. Al-Hujurat ayat 12, tak larang nak sebut. Tak, mereka tak peduli. Mereka ikut. Iblis kata, aku akan menyesatkan segala anak cucu Adam. Nampak ni? Clear cut lah puak Wahbi ni. Jahat. Memang jahat Dr. Mazhar ni. Hey, I'm very looking forward. Tak tahu nak kata apa dah. Nak terang macam mana pun tak tahu. Tak reti dah nak cakap. Masya Allah. Pegang Muhawin ni lain tak ada. Baik. Selamatlah Tok Jad, selamatlah. Bah di atas bah di bawah bi. Jadinya babi. Nak haram sungguh. Aku penat-penat dua ajak ke depan, hampa jadi babi 2 ekor ke belakang. Bodoh. Haram tu. Hantar aku penat dua ajak hampa yang banggang ni. Main. Remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And that's great. Let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam, their Wahhabi brand of Islam, so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, it wasn't a bad investment.